Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah kita mengucapkan dan merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini, walaupun petang tadi zon nilai ini bakal diumumkan sebagai PKPB, alhamdulillah kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang diberikan peluang dan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakmurkan masjid ini yang berkemungkinan besar bakal ditutup kembali lah. Kita doakan mudah-mudahan masjid ini tidak ditutup kembali. Jadi kita doalah, apapun yang berlaku kita doakan mudah-mudahan diri kita ni dijauhkan daripada wabak, diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita dijauhkan daripada wabak COVID-19 insya-Allah. Dan bagi mengisi kosongan pada malam ini, insya-Allah kita akan kongsi berkaitan dengan kitab Indahnya Salat Berjemaah ini. Seperti biasa, kalau saya berkuliah, kita akan kongsikan daripada kitab Indahnya Salat Berjemaah ini, dan insya-Allah akan dikongsikan daripada muka surat yang ke-38. Tuan-tuan yang ada layan tersebut boleh lihat muka surat 38. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, sebelum kita mulakan perkongsian pada malam ini, sama-samalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ketenangan pada hati kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan puan-puan. Allah 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 ya Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Qala musannif hafizahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita akan sambung perkongsian daripada kitab Indahnya Salat Berjemaah pada muka surat ke-38, dan insya-Allah kita akan sambung masih lagi dalam bab keuzuran meninggalkan salat berjemaah, seperti mana yang pernah dibincangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahawa ada beberapa keuzuran yang membenarkan kita meninggalkan salat berjemaah yang kita terlepas daripada tuntutan fardu kifayah tersebut. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pada perkongsian ataupun pada keuzuran khusus yang ke-16. Uzuran khusus yang ke-16, baru bernikah. Bagi orang yang baru bernikah, dia dibenarkan untuk tidak hadir berjemaah bagi solat-solat malam, iaitu maghrib, isyak dan subuh. Hal ini kerana pada waktu-waktu isterinya dihantar oleh keluarga isteri kepadanya, dan dia dibolehkan untuk tidak hadir menunaikan solat secara berjemaah. Ini antara keuzuran yang membenarkan kita, orang lelaki, tidak pergi menunaikan solat fardu secara berjemaah. Kata kalau katalah ada seseorang tersebut, dia baru je bernikah petang tadi, maghrib, isyak dan subuh nanti dia terlepas daripada tuntutan fardu kifayah untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Jadi tuan-tuan, walaupun sebenarnya yang lebih elok adalah dia pergilah menunaikan solat fardu berjemaah, tapi kalau ada golongan yang tidak pergi, mungkin dia nak solat fardu dengan isteri dan keluarga dia di rumah, jadi kita jangan marah kepada mereka-mereka yang lakukan sedemikian. Perkara yang ke-17, imam memanjangkan rukun salat atau meninggalkan sunat-sunatnya. Hal ini kerana perbuatan mufaraqah daripada imam yang mendirikan salat dengan keadaan ini dibenarkan. Demikian pula jika dia tidak turut serta dari awal lagi. Begitu juga sekiranya imam terlalu cepat bacaannya di dalam salat, sedangkan makmum pula lambat, atau imam itu makruh untuk diikut oleh makmum seperti para jemaah tidak senang dengannya, imam yang fasik dan sebagainya. Di perkara yang ke-17 ini adalah kita akan terlepas daripada tuntutan fardu kifayah kalau kita tahu sesebuah masjid ataupun surau tersebut, imamnya tersebut selalu memanjangkan rukun salat. Katalah seperti mana yang diceritakan oleh Al-Fadil Ustaz Najib Taha, di sekitar Milai ni dulu ada, kami tak nak sebutlah surau mana yang melakukan perkara demikian. Itu ada satu surau ni, dia imamnya tersebut baca pada waktu subuh surah Yasin pada awal sampailah habis, kan? Jadi kalau imam tersebut baca surah Yasin daripada awal sampai habis, memang solat subuh tersebut akan berlangsung dalam keadaan yang lama lah, kan? Atau kalau kita baca Yasin malam Jumaat pun, dia mengambil masa dalam lebih kurang setengah jam. Bayangkan tuan-tuan, sembahyang subuh dalam keadaan setengah jam ke 40 minit macam tu. Jadi dalam keadaan sedemikian, kalaulah kita duduk dalam qaryah tersebut, kita dibenarkan untuk tidak pergi menunaikan solat fardu berjemaah di surau tersebut, kerana imam sengaja memanjang-manjangkan rukun solat, iaitu rukun berdiri. Sebab apa? Sebab menjadi imam ni pula salah satu perkara yang penting dalam mazhab Syafi'i. Kelayakan pertama menjadi imam adalah dia mesti seorang yang faqih. Kalau tuan-tuan buka kitab-kitab I'anatul Talibin, kitab Mughnil Muhtaj, kebanyakannya menyebutkan dalam mazhab Syafi'i, turutan kelayakan imam, dia mesti yang pertama sekali dia seorang yang faqih. Faqih ni maksudnya apa? Dia mengetahui apa yang perlu diutamakan. Jadi dalam keadaan masyarakat setempat tersebut, dalam keadaan masyarakat setempat tersebut ada orang-orang tua, ada orang-orang yang sakit. Jadi sepatutnya imam-imam ni dia perlu tahu, dia perlu memendekkan bacaan. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kadang pelik kenapalah
Imam Mahdi ni Maghrib dia baca pendek, kan? Baca Al-Kautsar pula tu. Kadang baca Al-Ikhlas. Sebab apa? Sebab dalam kalangan kita mungkin kita suka untuk solat panjang. Tapi dalam kalangan kita ada golongan-golongan yang mungkin nak cepat. Ada golongan-golongan yang mungkin tak tahan berdiri. Jadi sebab itulah imam-imam sebenarnya perlu faqih dalam menunaikan ataupun dalam menguruskan hal-ehwal imam dan solat berjemaah. Jadi kalau dalam keadaan kita tahu imam tersebut selalu memanjangkan rukun, kita dibolehkan untuk tidak menghadiri solat berjemaah di masjid ataupun surau tersebut. Ataupun dalam keadaan imam tu solat cepat sangat. Solat cepat ni bukan solat kita baca surah pendek, tapi maksudnya dia baca solat tu dalam keadaan cepat. Kalau tuan-tuan perasan, beberapa ataupun setiap tahun akan viral berkaitan dengan sebuah surau ataupun pesantren di Indonesia, kan, yang menunaikan solat tarawih 20 rakaat tapi hanya dalam beberapa minit. Kalau tengok imamnya tu terlalu laju, kan keluar di TV, di viral di Facebook dan sebagainya. Jadi dalam keadaan tersebut, bagi orang yang betul-betul faham, dia akan terasa tidak kena dengan solat yang sedemikian rupa. Sebab apa? Sebab solat ni dia mesti ada tamakninah dia, kan? Tak ada tamakninah dia mesti paling kurang ada dalam kadar subhanallah. Jadi kalau imam tersebut baca lebih kurang cepat terus rukuk, terus i'tidal, terus sujud, maka dalam keadaan sedemikian ada something wrong dalam solat tersebut. Jadi ini perkara yang ke-17 yang kita dibenarkan. Dan kalau kita bertemu dengan golongan yang macam ni, imam yang macam ni, imam yang terlalu panjang ataupun imam yang solat cepat sangat, kita sebagai makmum dibenarkan untuk mufaraqah. Dan mufaraqah ni tuan-tuan, dia dibenarkan atas 3 perkara. Yang pertama, kalau makmum tu nak cepat, makmum tersebut dibenarkan mufaraqah. Contoh, katalah tuan-tuan solat di masjid, katalah isyak nanti, tiba-tiba perut ni memulas, nak buang air besar. Dalam keadaan sedemikian, tuan-tuan dibenarkan untuk mufaraqah. Niat je lah dalam hati, aku nak mufaraqah dengan imam, jadi terus lakukan solat sendiri, tak ikut imam sampai habis. Habiskan hanya kita dengan sekadar solat sendiri. Ataupun katalah tuan-tuan solat di airport. Solat di airport, imam tersebut di surau airport tersebut baca panjang pula tu. Tiba-tiba kita dengar pengumuman pada penumpang MH sekian-sekian, sila hadir di gate sekian-sekian, kerana pintu akan ditutup sebentar lagi. Dalam keadaan tersebut, kita tahu itu pintu yang akan kita tuju. Kalau kita membiarkan kita solat ikut imam, berkemungkinan kita punya kapal terbang akan berlepas dan kita akan tertinggal. Dalam keadaan sedemikian, kita dibenarkan untuk mufaraqah dan kita bersolat dengan sendirian. Jadi itu keadaan pertama kalau makmum nak cepat. Mungkin ada urusan nak pergi kerja dengan cepat, atau ada urusan-urusan perkara penting yang lain yang boleh menyebabkan dirinya untuk mufaraqah. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua adalah dalam keadaan makmum ataupun imam sengaja meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ni katalah dia tasyahud awal, ataupun sunnah ab'ad contohnya lain adalah doa kunut. Katalah imam tersebut memang perangai dia tak nak baca doa kunut subuh, sedangkan kita karih tersebut. Sebab saya pun perasan ada dalam sekitar kawasan surau ni, ada kalau seorang tu jadi imam, dia tak akan baca doa kunut. Dia suka tak nak baca doa kunut. Jadi dalam keadaan sedemikian, makmum yang tahu imam sengaja meninggalkan sunat-sunat ab'ad ni, dia dibenarkan untuk mufaraqah dengan imam tersebut. Sebab apa? Sebab imam tersebut sengaja meninggalkan perkara sunat, sedangkan ada waktu yang boleh luas lagi untuk melakukan perkara tersebut. Cuma dalam keadaan sedemikian, tidak eloklah, afdalnya dia tetap ikut imam tersebut. Tapi kalau dia nak mufaraqah, tu tak ada masalah. Dan perkara yang ketiga yang dibenarkan untuk mufaraqah adalah bila mana kita berbeza pendapat dengan imam. Katalah kita ni qari, kan? Kita qari, kita pandai baca Quran. Tiba-tiba imam kita singgah dalam satu kawasan, imam tersebut bacaannya pun macam Slim Jawa, kan? Waladhdallin, keluar suara ikut hidung. Kita rasa tak kena dengan bacaan sedemikian.
Jadi dalam keadaan sedemikian kita dibenarkan juga untuk bermufaraqah. Jadi ini 3 keadaan yang dibenarkan untuk bermufaraqah. Kalau tuan-tuan rajin ada kitab ni, boleh baca di belakang-belakang ni, ada disebutkan berkaitan dengan bagaimana perkara-perkara yang boleh kita benarkan untuk mufaraqah. Itu perkara yang ke-17. Perkara yang ke-18, yakni seorang yang buta dan tiada orang yang boleh memimpinnya. Seorang yang buta dan tiada orang yang boleh memimpinnya dalam keadaan si buta mampu membayar upah selayaknya, iaitu melebihi bayaran zakat fitrah. Sekalipun orang buta tersebut mampu berjalan dengan baik, dengan bantuan tongkat, tetapi dikhawatiri berlaku kejadian yang tidak diingini kepadanya di dalam perjalanan. Jadi ini pun satu perkara yang membolehkan seorang yang buta tersebut tidak menunaikan solat fardu secara berjemaah. Katalah dia buta, dia tak ada orang yang boleh pimpin dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW, ketika mana Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta, ketika mana datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya kepada Nabi SAW, adakah aku juga perlu menunaikan solat fardu berjemaah? Kata Rasulullah, ya, kamu pun perlu pergi menunaikan solat fardu berjemaah. Ya, kamu tak perlu menunaikan solat fardu secara berjemaah, dalam mafhum hadis tersebut. Jadi bila mana Sayyidina Abdullah Ummi Maktum ni berpaling saja, Nabi SAW panggil balik. Nabi kata, adakah kamu mendengar azan? Kata Sayyidina Abdullah Ummi Maktum ni, ya Rasulullah, aku dengar azan. Kalau kamu dengar azan, kamu pun kena pergi menunaikan solat fardu secara berjemaah. Jadi makna kata, kalau dia pun seorang yang buta, Rasulullah suruh pergi bila dengar azan, pergi menunaikan solat fardu secara berjemaah, apatah lagi kita yang sihat walafiat. Tapi sebab itulah dalam perkara ni ada pula perbincangan, kalau orang buta tersebut tak ada orang yang boleh memimpinnya, maka dalam keadaan sedemikian dia ini terlepas daripada tuntutan fardu kifayah dalam menunaikan solat fardu secara berjemaah. Jadi ini yang ke-18. Yang ke-19, lelaki kacak yang takut difitnah oleh orang ramai. Lelaki kacak yang takut fitnah daripada orang ramai menimpa dirinya, atau seorang yang takutkan berlakunya fitnah pada ahli jemaah yang kacak. Maknanya kata orang-orang yang kacak ni dia tidak ataupun tidak digalakkan untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Ingat saya tahun lepas kerajaan Arab Saudi ada menghalau beberapa orang pemuda yang kacak keluar daripada negara tu. Sebab apa? Sebab ditakuti pemuda yang kacak, terlalu kacak ni mendatangkan fitnah kepada masyarakat Arab Saudi tersebut. Itu masalah tuan-tuan, kan? Jadi kacak pun salah. Jadi tak kacak, biar kita tak kacak sangatlah, kan? Yang penting kita tidak timbul dalam masalah-masalah sedemikian. Mana kata kalau dia ni seorang yang sangat kacak, bila dia keluar je daripada rumah, perempuan datang kat dia. Ataupun ada geng-geng LGBT yang tertarik pada dia. Jadi dalam keadaan sedemikian, dia ni tidak digalakkan ataupun diberikan keuzran untuk tidak menunaikan solat fardu secara berjemaah. Yang ke-20, terdapat kemungkaran yang benar-benar menyakitinya. Terdapat kemungkaran yang benar-benar menyakitinya sama ada di masjid atau di pertengah jalan dan dia tidak mampu untuk menghindarinya. Ini kemungkaran ni maksudnya, katalah kalau kita ni seorang yang tidak berani untuk menegur. Kita keluar daripada rumah, kita selalu nampak orang berzina di tepi jalan. Ini mungkin kita tak berlaku lah. Dan keadaan kita di sini, mungkin di luar negara mungkin ada berlaku. Jadi dalam keadaan sedemikian, setiap kali dia nak pergi masjid, dia ternampak perkara mungkar yang dia pun tak boleh nak halang. Jadi dalam keadaan sedemikian, lebih elok dia ini solat di rumah daripada dia melihat perkara-perkara yang tidak baik dan kemungkaran yang berlaku di depan mata. Sebab bila kemungkaran berlaku di depan mata, kan Rasulullah sebut kita kena dakwah dengan tangan, iaitu kuasa, kemudian lidah, kemudian dengan hati. Selemah-lemah iman adalah dengan hati. Jadi kalau kita tidak mampu untuk mengubah tersebut, maka eloklah kita solat di rumah daripada kita terlihat perkara yang tidak baik. Itu yang ke-20. Dan ke-21, ini peniaga yang meninggalkan solat untuk mendapatkan keuntungan. Seorang peniaga yang hatinya cenderung mengatakan bahawa sekiranya dia meninggalkan solat berjemaah, dia akan mendapat keuntungan yang besar dalam perniagaannya. Keuntungan itu pula bukan untuk bermewah-mewah, tetapi untuk mengelakkan diri daripada kepapaan atau melunaskan. Kata dalam perbincangan fiqah ada disebutkan berkaitan dengan peniaga. Lepas tu tuan-tuan, jangan pula tuan-tuan biasa di nilai kita ni kan, nilai square ni ada pasar. Jangan pula tuan-tuan pergi serbu pasar tersebut, dah tutup kan. Sebab apa?
Sebab dalam perbincangan fiqah ada berkaitan dengan peniaga-peniaga yang dibenarkan untuk tidak menunaikan solat fardu secara berjemaah kerana untuk mengelakkan diri mereka ini daripada kepapaan dan melunaskan hutang. Jadi sebab itulah kalau kita tengok bila ada peniaga yang solat di tepi-tepi gerai itu baguslah. Kan sekurang-kurangnya mereka ni mengingati solat tersebut daripada kita ini marah-marah mereka kerana mereka tidak datang menunaikan solat fardu. Sebab ada juga sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah kita yang saya kenal rajin datang solat berjemaah subuh kan, zuhur asar, tapi maghrib isyak mereka terpaksa buka gerai mereka di sana. Sebab apa? Sebab itulah punca rezeki mereka, terutama dalam waktu PKPP ni. PKPP ni pun kita nak mula tukar pada PKPB pula kan, lagilah kita akan mempunyai masalah ekonomi. Jadi dalam keadaan semikian kita dibenarkan, kalau kita peniaga, kita dibenarkan untuk meninggalkan solat berjemaah dengan syarat kita tidak mencuaikan solat tersebut. Dan yang terakhir sekali, keuzuran yang dibenarkan adalah jauh dari tempat berjemaah. Jauh dari tempat berjemaah, jauh daripada tempat berjemaah dan waktunya akan habis di pertengahan jalan sekiranya dia pergi menunaikan solat berjemaah. Sedangkan waktunya itu lebih berharga untuk perkara lain seperti mengajar ilmu-ilmu atau menyusun kitab-kitab dan buku-buku pengetahuan. Ini juga mungkin jarang berlaku dalam kalangan kita lah. Mungkin katalah berlaku di kawasan-kawasan pedalaman. Mungkin dalam kawasan pedalaman tersebut hanya dia saja yang Islam. Mungkin keluarga dia saja yang Islam. Tapi masjid dan surau terdekat jauh. Dia terpaksa merantau lama untuk sampai ke masjid-masjid. Jadi dalam keadaan sedemikian, dia tidak perlu pun untuk menunaikan solat fardu berjemaah. Cukup sekadar dia menunaikan solat di tempatnya tersebut, kerana waktu yang panjang tersebut lebih afdal untuk dia buat perkara-perkara lain yang disebutkan dalam kitab tersebut. Jadi inilah 22 keuzuran khusus yang telah kita bincangkan dalam 3 pertemuan. 3 pertemuan kita bincangkan berkaitan dengan keuzuran khusus, yang mana kalau seseorang tersebut ada perkara-perkara yang 22 perkara ini, maka kita dibenarkan dan kita dilepaskan daripada tuntutan fardu kifayah untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Kita teruskan. Keuzuran meninggalkan solat Jumaat. Semua keuzuran yang diiktiraf oleh syarak sebagai sebab untuk meninggalkan solat berjemaah, maka boleh juga dijadikan sebab untuk meninggalkan solat Jumaat. Jika kita katakan hukum solat berjemaah itu fardu ain, maka seseorang itu terlepas daripada dosa meninggalkannya dengan keuzuran-keuzuran ini. Ini ada mazhab yang mengatakan solat berjemaah fardu ain. Kita dalam mazhab Syafi'i yang paling asah, yang paling sahih ataupun paling kuat pandangannya adalah fardu kifayah. Begitu juga keuzuran tersebut menggugurkan hukum makruh bagi pendapat yang mengatakan solat berjemaah ini adalah sunat muakkad. Ini juga ada setengah mazhab yang mengatakan solat berjemaah sunat muakkad. Mana kata kalaulah seseorang itu ada keuzuran-keuzuran disebutkan ni, bukan sekadar dia boleh meninggalkan solat berjemaah, tapi juga boleh juga dia meninggalkan solat Jumaat. Dah lagi waktu PKPP kan, waktu PKP kita tidak dibenarkan solat Jumaat. Baru-baru ni ada waktu PKPB diisytiharkan, diumumkan di Selangor. Ada beberapa jemaah daripada Selangor, dia nak datang nilai, cross border daripada nilai, siap minta pada saya, boleh tak tuan keluarkan satu surat daripada masjid yang membenarkan mereka daripada salat tinggi solat di sini, solat Jumaat di sini. Sebenarnya ini satu pemahaman yang salah kan. Kalau kita dah diisytiharkan satu tempat tersebut PKPP, masjid dan surau tutup, tak perlu kita nak cross border daripada kawasan kita tersebut untuk mengejar fadilat solat berjemaah tersebut, kerana kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang uzur, ada keuzuran yang membolehkan. Ini pun kita tidak tahu, kita doalah mudah-mudahan masjid kita tak ditutup, tapi nampak gaya bakal ditutup. Nampak gaya. Saya pun tadi ada berbual dengan beberapa pegawai Jabatan Agama, memang kemungkinan besar masjid kita akan ditutup jugalah. Jadi sama-samalah, mungkin ini pun mungkin ada kesalahan kita juga, mungkin ada maksiat yang kita lakukan, mungkin ada kelekaan kita yang menyebabkan kita ni kawasan nilai je, bukan kawasan Negeri Sembilan, tapi kawasan nilai saja yang diisytihar PKPB kan. Mungkin adalah apa yang kita buat, jadi kita sama-sama lah istighfar. Balik ni kita doa sungguh-sungguh moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat
wabak ini daripada negara kita selama-lamanya, insya-Allah. Jadi inilah antara keuzuran-keuzuran yang disebutkan oleh penyusun kitab Al-Fadil Ustaz Muhammad Khidir Husin, yang juga sebenarnya fadilat-fadilat ni, keuzuran-keuzuran ni disebutkan dalam kitab I'anah At-Talibin dan beberapa kitab yang lain, Al-Iqna' dan sebagainya. Jadi kita teruskan lagi sedikit. Kesan meninggalkan solat Jumaat kerana keuzuran. Adakah seorang yang meninggalkan solat berjemaah disebabkan salah satu daripada keuzuran-keuzuran yang dinyatakan tadi masih dikira mendapat pahala solat berjemaah? Jadi kalau kita meninggalkan solat Jumaat ataupun solat berjemaah sebenarnya kerana keuzuran, adakah kita dapat fadilat solat berjemaah? Jadi di sini ada 3 pandangan ulama. Iaitu yang pertama, pandangan daripada Imam An-Nawawi dalam kitabnya Kitab Al-Majmu' yang menyatakan bahawa orang yang meninggalkan solat fardu berjemaah kerana keuzuran-keuzuran yang disebutkan tadi adalah mereka ni tidak mendapat fadilat berjemaah. Fadilat berjemaah ni mana kata yang 27 dan 25 yang kita bincangkan di awal perkongsian daripada kitab indahnya solat berjemaah. Dan pandangan yang kedua pula, Al-Imam Ar-Ruyani, Al-Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali mengatakan dapat fadilat berjemaah jika dia memang berniat akan pergi berjemaah sekiranya tiada keuzuran. Jadi tiga-tiga imam ni mengatakan seorang itu dapat fadilat berjemaah kalau dia ada niat, ya Allah, kalau aku tak sakit ni aku dah pergi dah solat Jumaat. Ya Allah, kalau aku ni tak nikah petang tadi aku dah pergi dah solat Jumaat. Katalah macam tu kan. Jadi dalam keadaan ni, ini pandangan yang kedua. Namun begitu ada pandangan ketiga, Imam As-Subki, yang mana pandangan inilah pandangan yang terpilih, iaitu mendapat fadilat berjemaah sekiranya dia ialah seorang yang melazimi dan membiasakan diri menunaikan solat berjemaah. Dia kata dia akan dapat fadilat berjemaah kalau dia waktu-waktu biasa dia selalu datang. Kalau lah dia tak selalu datang tapi dia niat je dalam hati, kalau lah aku dapat pergi, kalau lah aku tak uzur ni aku boleh pergi solat berjemaah. Tapi sebenarnya pada asalnya dia tak ni pun, tak pergi pun masjid-masjid, tak pergi pun surau-surau. Jadi dalam keadaan sedemikian, dia pandangan yang ketiga, dia tidak dapat fadilat tersebut, melainkan kalau seorang itu telah melazimi dan membiasakan diri. Disebutkan ada pendapat ini berdasarkan hadis an Abi Musa radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Yang maksudnya daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, maka dituliskan untuknya pahala seperti apa yang dia kerjakan semasa dia bermukim dan sihat. Ini hadis yang menjadi dalil bahawa kalau seorang itu telah melazimi daripada awal, maka dia ini tergolong dengan kalangan orang yang tetap dikira mendapat fadilat berjemaah sekiranya mereka ini sakit ataupun dalam keadaan musafir. Pendapat yang muktamad bagi permasalahan ini ialah fadilat berjemaah akan diperoleh dengan 3 syarat. Iaitu pertama, seorang itu sentiasa melazimi solat berjemaah sebelum ditimpa keuzuran yang menghalangnya pergi berjemaah. Kedua, dia tidak melakukan sebab-sebab yang dikira sebagai keuzuran untuk meninggalkan solat berjemaah dengan sengaja. Dan ketiga, solat berjemaah masih tidak dapat dilaksanakan di rumahnya setelah dia terhalang untuk mengerjakannya di masjid. Maka sekiranya dia masih dapat menunaikan solat berjemaah di rumahnya tetapi dia sengaja solat seorang diri, maka solatnya dihukumkan makruh sekalipun syiar solat terhasil dengan perkara-perkara yang lain seperti azan dan sebagainya. Jadi inilah pendapat yang ketiga, makna kata kalau dia tak dapat menunaikan solat berjemaah di masjid, paling tidak seboleh-bolehnya dia berusaha untuk menunaikan solat berjemaah di rumah. Bolehlah kita ajak anak kita, isteri kita untuk menunaikan solat fardu berjemaah di rumah. Jadi itulah berkaitan dengan perbincangan keuzuran-keuzuran meninggalkan solat berjemaah. Dan kita teruskan lagi dengan bab yang baru, iaitu melakukan perkara makruh ketika solat berjemaah. Soalan, apakah kesan melakukan sesuatu yang makruh dalam solat berjemaah terhadap kesempurnaannya? Jawapan yang diberi adalah bagi menjawab soalan ini pengarang I'anah At-Talibin mengatakan mereka para ulama mazhab Asy-Syafi'i menegaskan bahawa setiap perkara makruh yang berkaitan dengan solat berjemaah itu akan menjadi pembatal kepada kelebihannya, iaitu 27 darjat. Ini pengarang kitab I'anah At-Talibin mengatakan jumhur para ulama mazhab Syafi'i kata kalau kita buat sesuatu yang makruh dalam solat berjemaah, maka pahala 27 darjat itu kita tak dapat. Jadi rugilah kita kan. Kita penat-penat datang masjid,
datang solat berjemaah dan rapatkan 27 darjat. Jadi bila kita buat satu perkara makruh, kita akan terhindar daripada perkara tersebut. Terdapat sebuah hadis menyebutkan sesiapa yang menyambungkan saf maka Allah akan menghubungkannya, ini merapatkan hubungan dengannya. Siapa yang memutuskan saf maka Allah Ta'ala akan memutuskannya, iaitu terputus daripada kebaikan dan kesempurnaan. Ini dalil. Kata kalau dia meninggalkan sesuatu fadilat dalam berjemaah, merapatkan saf, meluruskan saf, memenuhkan saf depan dulu. Dalam keadaan sekarang kita tak boleh dah nak rapatkan saf, tapi kita masih boleh meluruskan saf. Sebab tu para imam masjid kita, imam masjid lain juga selalu sebut luruskan saf, kan? Luruskan saf itu bukan sengaja-sengaja tu, kan? Kita suruh luruskan saf sebab kita nak biar dapat fadilat berjemaah. Kalau kita ada segelintir ataupun seorang itu degil, dia masih nak ikut sejarah dia, tak nak ikut yang garisan belakang tu, maka dia akan ditakuti terhindar ataupun fadilat 27 darjat tersebut dia tidak akan dapat. Sebab apa? Sebab dia melakukan perkara makruh, iaitu tak nak meluruskan saf. Ataupun sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan perasan, saya jadi imam solat, saya selalu sebut, tuan-tuan mulakan saf daripada tengah. Sebab ramai daripada kita bila mula saf, dipenuhkan saf kanan dulu, bahagian kiri dibiarkan. Ataupun dia datang daripada mana pintu yang paling dekat. Biasa sebelah kanan penuh lah, sebab dia biasa datang daripada belakang tu kan, jarang yang datang daripada sini. Jadi bila datang daripada sana, dia penuhkan yang bahagian kanan dulu. Sedangkan kaedah untuk kita membina saf adalah kita pertama sekali mula daripada tengah, kemudian bina daripada kanan, kemudian bila tengok tak seimbang, ambil daripada kiri pula, kemudian tambah kanan pula. Bila tengok tak seimbang, kiri pula. Macam itulah keadaannya yang sepatutnya. Kalau seseorang tersebut dia datang-datang mulakan saf dalam keadaan dipenuhkan kanan dulu, sedangkan yang afdalnya adalah dia buat yang macam tadi tu, seimbangkan saf. Jadi dalam keadaan sedemikian, dia telah melakukan sesuatu perkara yang makruh dan ditakuti sebagaimana yang disebutkan dalam kitab I'anah At-Talibin, dia ni hilang fadilat 27 darjat tersebut. Jadi disebutkan dalam kitab yang sama, Imam Ibn Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang orang saf hadapan pertama atau kedua, maka mereka hanya berada di kawasan tepi tempat bertawaf. Jadi dalam keadaan kalau tuan-tuan pernah pergi Masjidil Haram kan, saf tersebut kan berpusing kan. Jadi ada setengah, biasanya jemaah-jemaah ni yang tawaf, dia hanya sekadar solat di mana dia ada kan. Walaupun depan tersebut ada penuh, ada kosong lagi, yang afdal bagi diri dia adalah dia memenuhkan ruang hadapan, bukan sekadar cukup dia solat di tempat yang ada tersebut. Jadi dalam keadaan semikian, apa yang berlaku? Jadi beliau menjawab bahawa fadilat solat berjemaah tersebut telah luput, tetapi masih mempunyai keberkatan untuk menghalang gangguan syaitan dan was-was daripadanya, serta tidak menggugurkan kewajipan fardu kifayah pada solat berjemaah dan fardu ain pada solat Jumaat. Oleh itu, seorang yang melebihi jarak 3 hasta di antara saf-saf solat bagi jemaah lelaki dewasa dengan kanak-kanak lelaki boleh menyebabkan pahala berjemaah itu luput berdasarkan kepada situasi di atas. Ni kadang-kadang ada setengah masjid dia letak tanda saf kanak-kanak di belakang, kan? Kalau perasan. Memang dalam mazhab Syafi'i, nanti kita akan bahas di belakang-belakang kalau kita diberikan kesempatan. Dalam mazhab Syafi'i yang utama, yang belakang imam ulul ahlam minkum. Kriteria ulul ahlam ni ada 3. Orang yang boleh jadi khalifah yang menggantikan imam kalau imam batal. Orang yang boleh menjadi munabbih yang boleh membetulkan imam kalau imam salah. Orang yang boleh menjadi mubaligh, kalau suara imam tidak kedengaran, dia boleh menguatkan suara dia. Itu orang yang belakang. Belakangnya adalah lelaki dewasa. Belakangnya adalah kanak-kanak lelaki. Belakangnya adalah perempuan, kanak-kanak perempuan. Belakangnya baru perempuan dewasa. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi adapun dalam mazhab Syafi'i tersebut, walaupun disusun sedemikian, tidaklah bermakna kanak-kanak lelaki itu perlu diasingkan betul sampai ke belakang. Katalah jemaah lelaki dewasa 1, 2, 3. Saf keempat tu biar kanak-kanak. Saf kanak-kanak. Tak perlu pun kanak-kanak tu saf yang belakang sekali. Tak perlu. Sebab kalau dia masjid setengah masjid yang melakukan sedemikian, ditakuti dia telah menyebabkan fadilat jemaah tersebut luput sebab dia melakukan perkara yang makruh, iaitu membiarkan jarak kanak-kanak lelaki dengan makmum dewasa yang depan tu melebihi 3 hasta. Jadi kalau perempuan tu tak ada masalah sebab perempuan memang disunatkan untuk dijarakkan lebih daripada 3 hasta. Dan yang akhir sekali,
makmum melakukan perkara makruh sebelum solat berjemaah. Berikut adalah perkara-perkara makruh yang dilakukan oleh makmum sebelum solat berjemaah dan boleh merupakan fadilatnya. Iaitu pertama, berada berseorangan di belakang saf dalam keadaan para jemaah yang berada di saf hadapan itu mempunyai jantina yang sama dengannya dan terdapat ruang kosong di dalam saf tersebut, makna kata dia tak nak penuhkan saf depan. Kedua, membiarkan saf solat terputus-putus dalam keadaan biasa, dalam keadaan sekarang dimaafkan. Ketiga, membina saf yang baharu di belakang sebelum saf di hadapan yang sempurna, lebih kurang sama, tak nak penuhkan yang depan. Keempat, hanya seorang makmum lelaki membuat satu saf di kiri, belakang atau kanan imam. Kelima, berada jauh di antara dua saf iaitu pada jarak yang melebihi 3 hasta, macam yang disebutkan dengan keadaan kanak-kanak lelaki tadi. Keenam, panjang kanan dan kiri saf salat tidak sama, seperti mana yang dibahaskan tadi. Dan yang ketujuh, menyalahi susunan saf seperti seorang lelaki berada tidak setentang dengan seorang perempuan, atau saf salat kaum wanita dibuat di sebelah kanan atau kiri saf salat kaum lelaki dan sebagainya. Ini disebutkan dalam kitab fiqh. Sebab itulah saya pun ada mencadangkan pihak jawatankuasa supaya saf solat perempuan ni dibiarkan tutup terus semua, kan? Sebab dalam kitab, beberapa kitab fiqh, bila solat saf solat perempuan itu dikanankan sikit macam keadaan sekarang lah. Tentang perasan di masjid-masjid banyak di kanan sikit, di kiri sikit. Jadi itu satu perkara yang makruh lah. Jadi saya pun dah mencadangkan kepada jawatankuasa mungkin ada beberapa keadaan akan diubah sedikit masa lagi. Dan inilah antara perkara-perkara makruh yang menyebabkan kita luput fadilat solat berjemaah tersebut. Jadi mudah-mudahan bincangan kita berkaitan keuzuran dan fadilat dan perkara-perkara makruh dalam solat ini akan dapat kita amalkan ataupun kita dapat ambil iktibar supaya kita tidak lakukan perkara-perkara makruh dan kita tahu berkaitan dengan keuzuran dalam solat berjemaah ini. InsyaAllah, apapun kita doakan, mudah-mudahan wabak di negara kita dijauhkan, wabak di negara kita ini lupus selama-lamanya insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا